Okay. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Jadi waw istinafiyah. Jadi waw pada wa'in itu adalah istinafiyah, iaitu ibtidaiyah. Maknanya ayat selepas ini tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya dari sudut i'rab. Jadi kalau tadi wa itu dia ada kaitan dengan i'rab sebelumnya, kembali kepada wa minhum. Jadi wa di sini dia adalah ibtidaiyah, tidak ada kaitan. Wa istinafiyah. Kemudian yuhlikuna okey, in adalah nafiyah. Ya, saya besarkan teks ni. Okey, in adalah nafiyah. Mana maksud dia la? Maksudnya tidak. In adalah nafiyah, maksudnya tidak. Dan yuhlikuna mithlu tashhaduna. Sama juga fi'il mudhari' dan tanda rafa'nya ialah nun. Illa lil hasri. Illa ini adalah untuk tujuan menghadkan. Jadi dalam bahasa Arab dia ada apa kita panggil huruf istithna. Okey, nampak dalam skrin saya type ni. Nampak Ustaz. Okey, di dalam bahasa Arab dipanggil uslub al-hasr. Ataupun satu lagi sama juga al-qasar. Jadi kita boleh terjemahkan uslub ini menghadkan apa yang sebelumnya, dia menghadkan makna selepasnya. Contohnya di sini in yuhlikuna illa anfusahum. Jadi kalau ikutnya ayat ni, dia tidak ada illa, dia tidak ada in. Asalnya yuhlikuna anfusahum. Itu asalnya. Mereka menghancurkan, memusnahkan diri mereka. Ini asalnya yuhlikuna anfusahum. Tetapi ditambah in, kemudian ditambah illa. Jadi ditambah in dengan illa ini adalah uslub al-hasar. Maknanya menghadkan. Kalau kita nak terjemahkan, itu hanya saja, tidak lain, tidak bukan. Kita boleh terjemahkan begitu. Tidak lain, tidak bukan. Jadi kalau ayat di atas ataupun ayat sebelum ni, kalau saya sebut yuhlikuna anfusahum, dia memberi makna biasa saja. Mereka menghancurkan, merosakkan, memusnahkan diri mereka. Jadi dia memberi makna biasa saja. Mungkin orang lain juga adalah mereka dapat memusnahkan ataupun merosakkan ataupun memberi kesan kepada orang lain. Tetapi bila disebut in illa, jadi kita terjemahkan tidak lain, tidak bukan, mereka hanya senya merosakkan, menghancurkan diri mereka sendiri, tidak orang lain. Diri mereka saja yang akan musnah, yang akan rosak. Adapun diri orang lain, contohnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan musnah, tidak akan rosak, tidak akan hancur dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan al-hasr tadi, illa lil hasri. Kalau buan in, dia jadi lain, dia jadi istisna. Biasa. Jadi jika dibuang in,
Jadi dia jadi pengecualian. Jika diletak in, dia akan menjadikan adatul hasr. Jadi lagi kuat maknanya. Kalau nak bandingkan dengan ayat biasa yang saya tulis, yuhlikuna anfusahum. Tapi asalnya yuhlikuna anfusahum. Itu asal ayatnya. Tetapi diletak in, diletak illa untuk mengubah makna lebih kuat lagi bahawasanya mereka tidak menghancurkan melainkan diri mereka sendiri. Jadi dipanggil uslub al-hasr. Jadi disebut di sini illa lil hasri. Yuhlikuna mithlu tashhadun illa lil hasri. Anfusa maf'ulun bih. Mana fi'ilnya yuhlikuna? Kita kembali kepada contoh tadi. Jadi asalnya yuhlikuna. Yuhlikuna ini kalau kita i'rab yuhlikun fi'lun mudhari'. Tidak begitu kan? Fi'lun mudhari' hukum dia marfu' bi thubuti an-nun, ada nun. Ini nun ini tanda rafu' dia. Kemudian apabila wal fa'il wal wawu itu waw itu fa'il. Fa'il dia ialah waw. Dhamir muttasil fi mahalli rafu' fa'il. Jadi waw ini adalah fa'il. Apabila ada fi'il kemudian ada fa'il, di mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih dia ialah anfusahum. Maf'ulun bih ini adalah benda yang kena buat ataupun objek. Maf'ulun bih ini dia kena baris atas hukumnya, dimansub bil fathi. Hukumnya masuk dan tanda masuknya adalah baris atas. Jadi dibaca anfusa. Tidak dibaca anfusu. Dibaca dengan anfusa. Kenapa dibaca dengan anfusa? Kerana dia adalah maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ini adalah objek. Maknanya mereka menghancurkan apa? Ataupun menghancurkan siapa? Jadi mereka menghancurkan diri mereka. Diri mereka ini menjadi maf'ulun bih. Walaupun diletak illa, in dengan illa, di i'rab juga dengan maf'ulun bih. Okey, jelas Kalau ada nak tanya boleh saja terus tanya. Jadi tusyhadun illa lil hasri, anfusa maf'ulun bih. Hum mudhafun ilaih. Jadi anfusa ini dia maf'ulun bih dan juga mudhaf, dan hum itu adalah mudhafun ilaih. Kemudian wa ma, wa itu adalah haliyah. Wa yang menunjukkan ayat selepasnya adalah hal. Jadi banyak kita jumpa waw tadi wa atifah, kemudian selepas itu wa ibtidaiyah, dan sekarang ini wa haliyah. Waw ini sebenarnya dia banyak lagi ada waw ma'iyah, ada waw qasam, ada banyak waw yang sememangnya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Tapi di dalam ayat ni kita jumpa 3 waw. Pertama waw atifah iaitu huruf ataf. Yang kedua waw ibtida'. Tadi kita dah jumpa waw itu adalah waw ibtida', waw istinafiyah, sama juga ibtidaiyah. Dan juga sekarang ini kita jumpa dengan wahaliyah. Jadi wahaliyah ini akan menerangkan ayat selepas itu adalah keadaan mereka. Maknanya kita boleh terjemahkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri dalam keadaan wama yash'urun, dalam keadaan mereka tidak rasa, mereka tidak sedar bahawa diri mereka itu. Jadi ada berapa waw tadi? Ada 3. Waw apa tadi? Pertama waw atifah. Waw ataf. Wa ataf ini kita terjemahkan dan. Contoh saya kata hadara
Muhammadun wa Ali. Zaid. Hadara Muhammadun wa Zaid. Zaid dan Muhammad hadir. Muhammad pun hadir, Zaid pun hadir. Dua-dua hadir. Jadi perbuatan hadir itu dilakukan oleh Muhammad dan juga oleh Zaid. Yang kedua tadi waw istinafiyah ataupun ibtidaiyah. Dan waw ibtidaiyah ini diterjemahkan dan juga, tetapi sebenarnya dia tidak ada kaitan, la alaqah, dia tidak ada kaitan dengan ayat i'rab sebelumnya, tidak ada terlibat. Maknanya dia ayat selepasnya adalah ayat yang sempurna, ada mubtada, ada khabar dan tidak ada kaitan lagi dengan i'rab sebelumnya. Itu kita panggil wal ibtidaiyah ataupun istinafiyah. Istinafiyah yang contohnya seperti ayat tadilah, seperti ayat tadi. Kemudian waw lagi, waw apa tadi? Waw haliyah. Ya, waw haliyah ini ayat selepasnya adalah hal kepada sebelumnya. Menerangkan keadaan. Jadi kita terjemahkan sebagaimana yang saya terjemah, mereka itu menghancurkan diri mereka di dalam keadaan mereka itu tidak sedar bahwasanya diri mereka itu akan hancur. Wa haliyah. Dalam contoh lain saya bagi ra'aitu, saya melihat Muhammadan wa huwa jalisun. Saya melihat Muhammadan dan dia duduk. Sebenarnya ayat ini adalah saya melihat Muhammadan dalam keadaan dia itu Duduk. Begitu. Jadi wa huwa jalisun itu ayat menerangkan keadaan Muhammad. Jadi wa ini bukan wa ataf kerana dia tidak Muhammad saja lihat. Saya saja lihat. Saya melihat Muhammad wa huwa jalisun. Muhammad bukan lihat. Sama dengan atas ni. Muhammad pun hadir, Zaid pun hadir. Tetapi yang bawah ini saya melihat Muhammad dan dia itu dalam keadaan duduk. Dia Muhammad itu tidak lihat, saya saja yang lihat. Dan dia menerangkan keadaan. Jadi bila dia menerangkan keadaan, panggil wa haliyah. Ada waw qasam. Waw qasam banyak dalam Al-Quran. Allah Taala bersumpah. Contohnya wadduha. Wadduha ini demi waktu duha ini juga adalah waw dan dia memberi maksud qasam. Yang memberi maksud qasam. Wa apa lagi Haji Zul? Haji Jamil? Wa qasam. Wa yang lain Zat. Yang lain waw ma'iyah. Wa ma'iyah. Ya, waw ma'iyah ni pun ada ni. Kita tak sedar kadang-kadang ada waw ma'iyah. Waw ma'iyah ini menunjukkan kebersamaan tetapi perbuatan dia tidak buat. Contohnya Arab biasa sebut sirtu. Sirtu maknanya saya berjalan. Ada wa selepas tu. Sirtu wa qamar. Saya berjalan dan bulan. Qamar itu dibaca dari atas. Siapa berjalan? Saya. Qamar tidak berjalan. Qamar bulan. Qamar itu bulan. Jadi kadang-kadang malam kita berjalan seolah-olah bulan berjalan bersama kita. Ataupun juga mungkin sungai. Kita berjalan tepi sungai seolah-olah sungai itu bersama kita. Tapi yang berjalannya kita saja. Jadi ini kita panggil waw ma'iyah. Saya berjalan bersama saya, semasa saya berjalan itu adalah bulan ataupun sungai tadi. Kita panggil waw ma'iyah. Waw menunjukkan kebersamaan. Ada juga ada di dalam Al-Quran disebut dengan digunakan waw ma'iyah. Ada berapa ada waw.
waw ataf, waw ibtidaiyah, waw haliyah, waw qasam, waw ma'iyah. Dan ada juga banyak juga dalam Al-Quran waw al-ishba'. Wal ishba' ini adalah untuk melengkapkan sebutan ataupun ayat. Contohnya anul, ini ayat Quran, muha. Tengok ada waw kat sini. Ada begitu Waw ni tidak ada kaitan apa dengan itu apa sebelumnya. Tak ada makna lah dia begitu Anuzimukum maknanya Haji Zul tutup kejap bunyi anjing. Okey. Anuzimukum dia asalnya campur dengan ha. Anuzimukum, adakah kami mewajibkan kamunya? Adakah kami melazimkan kamunya? Tetapi tak boleh nak sebut anuzimukumha. Payah nak sebut dan tidak sedap. Agak sekali ditambah waw isba' untuk sedapkan, untuk lengkapkan, untuk sempurnakan. Jadi dia baca anuzimukumuha. Dibaca dengan anuzimukumuha tadi. Ini adalah waw al-isba'. Jadi waw ini pun banyak dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab. Dan antara keindahan bahasa Arab ini, huruf itu memberi makna. Tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada makna huruf ni. Ada huruf ada makna bahasa Melayu. Huruf A apa maknanya? Huruf B tak ada. Huruf C, D, huruf Z tak ada makna. Tapi bahasa Arab ada makna huruf tu. Sebagaimana yang saya terangkan ni. Bahkan waw ini lebih daripada itu lagi maknanya. Dan dia memberi makna mereka. Sebagai contoh kalau saya sebut fa'il, saya sebut katabu. Asalnya kataba. Kataba jika huwa. Tidak begitu Dan kalau dua orang, kataba. Ini bagi huma. Maknanya alif itu bermaksud dua. Kalau saya sebut katabu untuk mereka, hum. Jadi dengan tambah waw ini, dia memberi maksud mereka. Maknanya kembali kepada isim. Nama mereka itu mungkin orang, satu kumpulan, tak kira lah sesiapa. Tapi waw ini maknanya ada di dalam ayat ni. Katabu telah tulis. Siapa yang tulis? Mereka. Mereka tu apa tandanya? Tandanya ialah waw ini ini kita panggil wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Jadi bahasa Arab ini huruf itu memberi makna. Sebagai contohnya waw, bukan waw saja yang beri makna ni. Alif ada beri makna, ta, ya, sin. Banyak lagi huruf-huruf yang memberi makna dan maknanya pelbagai. Jadi cukup di situ berkenaan dengan waw ni, sebab kebetulan kita jumpa dengan banyak waw tadi kan. Waw ataf, waw istinafiyah ataupun ibtidaiyah dan juga waw haliyah. Dalam ayat tu ada 3 waw. Jadi kita kena ingat jika waw haliyah, ayat selepasnya menerangkan keadaan. Wa ibtidaiyah, ayat selepasnya adalah ayat baru dan ia tidak ada kaitan dari sudut i'rabnya. Dan jika waw ataf, ia adalah mutlaqul jama', iaitu perbuatan itu dilakukan oleh kedua-duanya. Contohnya Muhammad wa Zaid, Muhammad dan Zaid itu dua-dua ini hadir, melakukan perbuatan ataupun hadir. Okey. Apa tadi? Sampai mana tadi?
Wa haliyah. Wa haliyah. Ma nafiyah. Ma ini adalah menafikan, bermaksud tidak. Yash'uruna. Yash'uruna seperti tashhadun. Seperti tashhadun. Iaitu fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Okey, selesai ayat 26. Kemudian 27 Allah Ta'ala sebut walau tara, dan sekiranya engkau lihat, iaitu engkau itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh wuqifu, ketika mereka dihentikan, disekat, ala nar, atas neraka. Ala nar ini kalau kita lihat atas neraka, tapi sebenarnya di tepi ataupun sebelum neraka, mereka dapat melihat neraka tersebut. Faqalu, dan mereka akan berkata, ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu, kami dikembalikan, wala nukadzibu, dan kami tidak akan mendustakan ayat Tuhan kami, bi ayati rabbina, wala nukadziba bi ayati rabbina, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi di kalangan orang-orang yang percaya. Jadi wa istinafiyah. Wa istinafiyah ataupun ibtidaiyah, maknanya ayat ini dari sudut i'rabnya tidak ada kaitan sebelumnya. Maknanya bukan ataf, bukan hal, bukan qasam, bukan apa-apa hak wa yang kita belajar sebelum ni. Dia adalah waw menunjukkan ayat selepas ini adalah ayat lain, ayat yang baru. Law syartiyah, law ini adalah huruf syarat. Ini pun banyak kita jumpa, selalu saya terangkan tentang kaedah ini, syartiyah, sekiranya. Maknanya sekiranya kamu buat, kamu akan dapat. Sekiranya berlaku begini, dia akan berlaku begini. Ada law. Law ini dia ada jawab dia. Dia tak boleh, sekiranya kamu pergi, senyap. Jadi orang pun tanya, kalau aku pergi dapat apa? Jadi kita kena lengkapkan ayat. Seandainya kamu pergi, saya akan bagi hadiah. Jadi ada jawabnya, saya akan bagi hadiah. Seandainya kamu makan, tak boleh senyap begitu, kena bagi tahu kamu akan sihat. Kalau makan ubat ataupun makan apa-apa yang menyihatkan. Jadi tak boleh kita sebut sekiranya kita senyap. Sekiranya kamu makan, mesti ada jawabnya, kamu akan sihat ataupun kamu akan kenyang dan sebagainya. Begitu juga di sini. Lau syartiyah, lau ini adalah kata syarat. Kita boleh terjemahkan sekiranya. Ghairu jazimah. Ghairu jazimah ni maknanya dia tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Sebabnya ada kata syarat yang memati, menjadikan fi'il mudhari' selepasnya majzum. Tetapi lau ini dia tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Contoh saya bagi contoh supaya jelas lagi, walaupun dah banyak kali dah bagi contoh. Memang kena ulang selalu supaya nampak. Contoh saya sebut in, ada syarat, sekiranya. In tadhhab, in tadrus, seandainya kamu belajar, saya kena matikan pada akhir ni. In tadrus, ini kita panggil majzum ataupun jazimah. In ini adalah syartiyah jazimah. In tadrus, kemudian dan jah. Saya pun matikan juga jawab dia. Seandainya kamu belajar, kamu akan berjaya. Jadi ada syarat kat situ kan. Syaratnya kamu belajar, barulah kamu akan berjaya. Kalau kamu tak belajar, kamu tak akan berjaya. Jadi syarat kejayaan kamu adalah kamu belajar. Diguna dengan in syartiyah. Jadi in syartiyah ini kita panggil syartiyah. Dia memberi makna syarat, dan jazimah, dia adalah menjazamkan fi'il mudhari' ini. Jadi kita baca tadrus, kita baca baris mati kan, bukan saja fi'il mudhari'. Di sini jawab dia pun dia jazam juga, tanjah. Okay, jadi asal tadrus itu adalah tadrusu.
Yang asalnya tadrusu, tanjahu. Asalnya baris hadapan. Tetapi apabila saya letak in, tadrusu ini bertukar menjadi mati. Itu maksudnya jazimah. Ini maksudnya jazimah. Jadi kita baca dengan baris mati. Tanda majzumnya ialah baris mati. Yang kat sini pun saya baca dengan baris mati. Cuma lau ni, yang kita belajar tadi, lau tu dia tidak jazimah. Lau syartiyah, dia sebut ghair jazimah. Dia fungsinya tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi seandainya saya letak lau tadrusu, kena baca. Tak boleh saya kata lau tadrus. Kenapa? Kerana dia tidak menjazamkan. Dia mengekalkan baris fi'il mudhari' itu. Tetapi makna syarat, sekiranya kamu belajar. Itu maksudnya ghair jazimah. Dan maksud jazimah. Lau tadrusu tanjahu, contoh. Okey, jelas kat situ. Jadi lau syartiyah ghair jazimah. Huruf syarat, adat syarat, kata syarat, dan dia tidak menjazamkan fi'il yang ada selepasnya. Jadi kita sebut lau tara. Ada lagi alif tu. Kalau saya guna in, saya buang ni, alif tu saya buang. Saya kena buang dia kerana majzum bi hadfi huruf illah. Dia majzum dengan buang huruf illah. Kerana nak buang. Buang kat situ. In tara. Mana huruf illah ni dibuang kerana guna in. In ini adalah syartiyah jazimah. Yang ini lau ada ni, ada huruf illahnya. Lau tara guna in, kita kena baca cepat. Lau tara terus. Lau taraan. Lau tara terus kita baca. Okey, semoga jelas. Rasanya dah cukup jelas rasanya. Beza dengan syartiyah jazimah dan syartiyah ghair jazimah. Okey. Kita sambung terus. Walau tara. Tara fi'il mudhari' marfu' bid dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Bid dhammati muqaddarah. Muqaddarah ni maknanya ditakdirkan dia baris hadapan tu. Tetapi baris hadapan tak nampak. Muqaddarah ni ditakdirkan. Jadi bila kamu sebut lau tara, jadi tara itu adalah fi'il mudhari', dia marfu' dengan dhammah muqaddarah. Okey, kita ambil. Jadi sebenarnya senang saja, cuma saya nampak nak jadikan dia nampak macam susah. Saya rasa ramai dah orang faham. Lau tadrusu, jadi baris hadapan nampak kan? Ini kita panggil dhammah, baris hadapannya ialah zahirah. Zahirah jelas. Bidhammati zahirah. Yang ini lau tara, ada ni kan, ada huruf lagi kan. Dia tak boleh letak baris hadapan kat situ. Tak boleh la tarau, tak boleh baris hadapannya tak ada. Jadi ini bila baris hadapannya tak ada, kita panggil dhammah muqaddarah. Baris hadapannya ditakdirkan ada kat situ. Kamu takdirlah dia ada walaupun dia tak ada. Kenapa dia tak ada? Kerana ada huruf illah kat situ. Huruf illah itu menegah kita nampakkan, kita zahirkan dhammah tu.
Adapun ke atas ini, di atas ni tak apa sebab dia bukan huruf illah. Huruf illah ni ada 3. Huruf illah ni ada 3. Ada alif, kemudian ada wa, kemudian ada ya. Jadi fi'il ni kadang-kadang ada huruf illah di belakang, tara contohnya. Kadang-kadang ada huruf illah di tengah seperti qala. Kadang-kadang ada huruf tengah di awal seperti wa'ada. Qala yang ini asal dia ra'a. Asal dia ra'a. Kadang-kadang ada huruf illahnya di akhir. Kadang-kadang ada huruf illahnya di tengah. Kadang-kadang ada huruf illahnya di awal. Jadi fi'il ada kita panggil fi'il yang mu'tal, fi'il yang ada huruf illah. Ada fi'il yang tidak ada huruf illah. Contohnya darasa, tak ada huruf illah. Tahaba, tidak ada huruf illah. Jalasa, tak ada huruf illah. Maknanya darasa tak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, semuanya tak ada. Tapi yang atas ini ada. Ini ada di akhir, ada di tengah, ada di awal. Jadi tara ini, lau tara, dia termasuk di dalam fi'il kata kerja yang ada huruf illah. Jadi tidak dapat dizahirkan baris di hadapan itu. Baris dhammah itu tidak dapat dizahirkan. Jadi kita panggil dhammah muqaddar. Okey, jelas insya-Allah. Ada tak jelas lagi Tak jelas lagi boleh bagi tahu. Nanti kena datang rumah lepas PKP bawa pisang satu sikat. Kena datang menghadap Okey, selesai. Muqaddarah. Wal fa'il mustatir anta. Di dalam tara itu ada pelakunya. Siapa pelakunya? Pelaku itu adalah awak. Awak itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya engkau wahai Muhammad melihat Nabi Muhammad duduk atas dunia lagi, nak lihat macam mana kan? Ini adalah satu gambaran. Orang panggil taswir, kamu gambarkan. Kamu cuba lihat dengan akal kamu, dengan gambaran kamu, bagaimana keadaan orang kafir Quraisy itu bila mereka berada di akhirat nanti. Jadi tak dapat lagi nak lihatnya atas dunia. Ayat sebelum ni pun sama juga. Anta. Di mana jawabnya? Tidak ada jawab tu. Kalau kita lihat ayat ni Allah Ta'ala sebut. Ya, Allah Ta'ala sebut. Kita dah belajar tadi syarat ini dia ada jawab dia. Tak boleh kita kata kamu makan, kamu senyap. Mesti kita kata kamu makan, kamu kenyang. Kamu makan, kamu senyap. Kamu datang dapat hadiah. Jadi di sini sekiranya kamu lihat, mana jawab dia? Siapa tahu jawapannya kat mana? Siapa tahu? Siapa nak buat-buat tahu? Boleh juga. Sekiranya kamu lihat, jadi tidak ada jawab syaratnya tak ada. Jawab syaratnya tak ada. Kita panggil jawab syaratnya adalah di Allah Ta'ala tak sebut. Kita bolehlah nak bagi tahu, seandainya kamu lihat, kamu akan terkejut. Seandainya kamu lihat, kamu akan rasa kagum. Seandainya kamu lihat, wahai Muhammad, kamu akan rasa takut. Seandainya kamu lihat, wahai Muhammad, kita boleh takdirkan. Tapi Allah Ta'ala tak sebut di sini. Maknanya sudah tahu dah. Seandainya kamu gambarkan di dalam akal kamu, bila orang kafir itu, musyrikin Mekah itu dibawa mereka untuk masuk ke neraka, kemudian mereka pun berhenti di tepi neraka, mereka melihat keadaan di dalam neraka itu. Jadi kalau kamu gambarkan sebegitu, kamu akan rasa takut, kamu rasa kagum, kamu rasa hebatnya sesaan ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawab syarat dia itu tidak dinyatakan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu bolehlah bagi jawab syarat yang sesuai sekiranya engkau wahai Muhammad melihat keadaan dalam neraka yang akan disebut selepas ayat ini, kamu akan rasa kehebatan, kemurkaan, kekuatan sesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi jawab syarat dia tak ada kat situ. Di situlah jawab syarat dia ada selepas itu. Allah Taala tak sebut. Banyak dalam Al-Quran Allah Taala tak sebut jawab syarat, kadang-kadang maf'ul. Kerana pertama semua sudah tahu maknanya. Jadi tidak ada guna lagi untuk disebut. Yang kedua, Allah Taala nak umumkan. Allah Taala nak jadikan maknanya adalah luas. Boleh saja kamu cuba untuk takdirkan mengikut apa yang kamu capai daripada pemikiran kamu. Kadang-kadang begitu untuk memberi makna umum, dan kadang-kadang semua dah tahu. Bila semua dah tahu, tak perlu lagi untuk nak sebut. Contohnya la'allakum tattaqun, Allah Taala senyap. Tak sebut di situ tattaqun Allah, tattaqun al-ma'asi, kamu takut kepada Allah ataupun kamu takut melakukan maksiat. Jadi Allah Taala sebut di situ. Jadi bila Allah Taala berhenti yang sudah pun diketahui. Okey. Jadi zaraf fa'il mustati anta. Id adalah zaraf, iaitu kata nama masa. Id ini kita kalau dia ada dua, dia kawan dia. Id dengan idza. Idza ini zaraf idza zaraf mastaqbala minaz zaman. Idza itu adalah kata nama masa yang menunjukkan masa akan datang. Menunjukkan masa akan datang. Id itu zaraf menunjukkan masa akan datang. Kemudian idza zaraf mastaqbala minaz zaman. Idza itu adalah kata nama masa menunjukkan satu masa akan datang, dan id itu adalah kata nama masa menunjukkan masa telah lepas. Cuma di sini pelik juga kan. Mana lepas dah kan? Orang kafir Quraisy ini akan diseksa di akhirat nanti. Belum lagi ni, belum berlaku lagi, tapi dengan kata nama masa yang lepas. Dan juga fa'il selepas itu pun wuqifu, diguna juga dengan kata nama yang lepas. Jadi kita boleh tafsirkan dengan dua. Pertama sekali untuk memberi makna betul-betul akan berlaku apabila diguna dengan kata nama yang menunjukkan kata kerja, dan id itu diguna dengan bermaksud lepas. Maknanya dia betul-betul akan berlaku. Yang kedua, ia juga menunjukkan cerita pada zaman itu. Maknanya, wahai Muhammad, kamu gambarkan sekarang ini sudah pun berlaku kiamat, telah dihisab dan sebagainya. Kemudian bila sampai di neraka, mereka telah diberhentikan, disekat. Maknanya cerita pada masa berlaku tersebut. Walaupun dia tidak berlaku lagi, tetapi cerita pada masa itu telah pun berlaku. Macam kita cerita lah, kita cerita kepada, mungkin kita cerita tentang kawan kita. Kita cerita banyak keluar merah-merah. Kita cerita tentang kawan kita. Kita cerita kepada kawan kita, saya pergi ke kedai, kemudian saya beli makanan. Selepas saya makan, jadi kita guna selepas. Ataupun kita kata, jom kita pergi ke kedai, saya akan makan nasi lemak. Selepas saya makan nanti, maknanya kita guna selepas juga kan. Jadi kita cerita, maknanya selepas itu adalah di dalam cerita kita. Jadi Allah Ta'ala guna idh wuqifu itu sama ada
ia menunjukkan betul-betul akan berlaku ataupun dia adalah cerita pada situasi tersebut. Apabila berlaku hari kiamat nanti, mereka akan disekat, mereka akan dihentikan. Jadi id itu adalah zaraf, menunjukkan masa yang lepas. Dan saya telah huraikan dua makna diguna masa yang lepas ini adalah untuk menunjukkan betul-betul akan berlaku dan juga ia juga mungkin menunjukkan cerita pada masa tersebut. Muta'alliqun bitara. Wuqifu madin mabniyun lil majhul. Asalnya waqafu, tetapi dibaca dengan wuqifu. Apa bezanya? Kalau waqafu, mereka berdiri. Kalau wuqifu, mereka berhenti. Ya. Kalau wuqifu, mereka dihentikan. Kalau waqafu, mereka berdiri ataupun mereka berhenti. Siapa yang berhenti? Mereka. Jika wuqifu, mereka dihentikan. Mereka tak nak berhenti, bahkan mereka mungkin lari. Ya. Bila tengok neraka itu, mereka lari pergi, tak nak masuk neraka. Tetapi wuqifu, dihentikan. Di sini merujuk kepada penjaga neraka ataupun malaikat-malaikat. Dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihentikan, mereka disekat, mereka diminta berdiri sekejap sebelum masuk neraka. Mungkin untuk sebagaimana yang saya cerita sebelum ni kan, untuk macam dalam penjara, daftar dulu dan sebagainya, itu adalah kembali kepada ilmu Allah ataupun keadaan di dalam neraka nanti. Jadi mereka dihentikan. Siapa yang hentikan mereka? Tidak tahu siapa. Mungkin di sini ialah malaikat. Malaikat. Majhul ke Ustaz? Majhul, mabni lil majhul. Wuqifu. Dia mudah saja nak tengok mabni lil majhul. Kalau apa tu waqafa. Ini maksudnya tidak majhul. Kalau orang tanya siapa yang berdiri, kita boleh jawab Muhammad ataupun selainnya. Jika dibaca wu li fa, maknanya mabni lil majhul. Wuqifa, dihenti ataupun didirikan, disekat. Jadi tak tahu siapa yang sekat. Contoh kalau kita lihat Muhammad berjalan, kemudian dia pun berhenti. Kita berkata waqafa Muhammad. Kemudian kita lihat Muhammad berjalan, kemudian ada bunyi suara berhenti. Kita pun tak tahu siapa yang suruh berhenti Muhammad itu. Kita kata ukhifa. Diminta Muhammad berhenti ataupun dihentikan Muhammad daripada meneruskan perjalanannya. Jadi wuqifa ini mabni lil majhul. Pertama, kemungkinan kita tak tahu siapa yang hentikannya. Ataupun kemungkinan kita takut untuk bagi tahu orang yang hentikannya. Ataupun sudah tahu dah yang hentikannya adalah jaga guard yang ada di pintu tersebut. Jadi kita guna wuqifa. Ini wuqifa itu atas asas tidak disebut fa'il. Jadi wuqifu, mereka dihentikan oleh malaikat, disekat oleh malaikat ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Madmum. Madmum ini maknanya wuqifu. Fa itu kita letak baris hadapan. Wuqifu itu madmum. Jadi kalau i'rabnya madin mabni lil majhul bid dhammah. Mabni lil majhul dan madin mabni ala dhammah. Dia fi'il madin dan mabni dengan baris hadapan kerana bersambung dengan waw. Asalnya waqafa mabniun ala al-fathi. Tetapi bila bersambung dengan waw mabniun ala dhammati. Wal wawu naik fa'il. Waw itu adalah ganti kepada fa'il. Apabila kamu buang fa'il, kamu tak sebut. Jadi hum waw ini adalah ganti kepada fa'il. Ala nar muta'alliqun bi wuqifu. Di mana mereka berhenti?
Di mana mereka disekap? Di mana mereka berdiri? Alan nar, atas neraka. Kalau kita lihat alan nar ini, mereka berada atas. Atas, kita tengok ke bawah. Tetapi kalau kita lihat tafsir, maknanya sampai ke neraka. Maknanya apabila sampai dekat dengan neraka, di pintu neraka ataupun di tepi neraka, mereka itu diminta untuk berhenti ataupun berdiri. Dan pada masa itu, mereka melihat keadaan orang yang ada di dalam neraka, keadaan api neraka dapat dilihat pada masa itu. Pada masa itulah mereka akan berkata. Fa'atifah huruf ataf. Kita dah belajar sebelum ni, kalau fa dia ada tempoh. Maknanya ada dua perbuatan di sini. Mereka dihentikan. Apakah selepas ataupun berserta dengan dihentikan itu mereka terus berkata? Jadi fa ini menunjukkan bahawasanya mereka tidak terus bercakap ataupun mereka tidak terus berkata. Tetapi mereka berkata selepas melihat. Sebab itu diguna faqalu. Jadi kita boleh terjemahkan selepas mereka itu disekat di tepi neraka dan mereka telah melihat bagaimana keadaan di dalam neraka, bagaimana azabnya neraka, bagaimana api neraka, bagaimana huru-haranya neraka, bagaimananya ahli neraka. Selepas mereka itu lihat, barulah selepas itu mereka mereka pun berkata. Madin wa fa'iluhu, iaitu fi'il madin qalu dan fa'ilnya adalah waw. Waw, huruf waw ini adalah dipanggil wawul jamaah hum. Jadi mereka telah berkata. Apa yang mereka kata? Ya litambih, wahai laita litamani wan nasab. Alangkah baiknya na kami. Jadi ini satu ayat lah. Ya laitana. Ya laitana. Alangkah baiknya. Diguna huruf nida untuk memberi makna bahawasanya ini semua tidak dapat dicapai. Sebabnya litamani adalah menunjukkan tidak tercapai. Apa maksudnya? Mereka sudah pun nak masuk dalam neraka. Dan apa yang mereka nak sebut selepas ini adalah satu angan-angan, satu perkara yang tidak akan tercapai, iaitu dikembalikan dunia. Memang tak boleh. Jadi diguna laita. Ada kawan dia la'alla. Kalau la'alla boleh dicapai. Contohnya saya kata la'allaka tanjah. Moga-moga engkau berjaya. Maknanya kejayaan itu engkau boleh capai. Tapi kalau guna laita, tak boleh dicapai. Contohnya orang dah tua, sudah beruban, dia pun kata alangkah baiknya kalau aku ini jadi muda. Memang tak boleh dicapai. Orang yang dah nak masuk neraka sebagaimana dalam ayat ini, tiba-tiba dia kata alangkah baiknya aku kembali ke dunia. Memang tidak dapat dicapai. Jadi diguna ya, kemudian laita untuk menunjukkan bahawasanya apa yang mereka nak sebut selepas ini adalah satu perkara yang mustahil, tidak sama sekali, jauh untuk mencapai. Jadi ya laitana, alangkah baiknya, tetapi yang baik ini tak akan berlaku, tak akan tercapai, mustahil mereka akan dikembalikan atas dunia dan pada masa itu beriman kepada Al-Quran, menerima Islam dan sebagainya. Ya litambih untuk perhatian, asalnya itulah fungsi huruf nida. Tetapi kalau kita lihat ini, Laita tu ada adik-beradik juga ke? Macam apa tu? Kana tu ya? Macam kana, tapi dia bukan adik-beradik kana. Laita ni adik-beradik inna. Oh, adik-beradik inna. Laita adik-beradik inna. Adik-beradik kana ada adik-beradiknya, keluarga dia. Inna, laita adik-beradik inna. Dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Kalau kana merafakkan isim, menasabkan khabar. Betul kan? Haji Zul dengan Haji pakar nahu kita, Haji Zul dengan Haji Jamil, kita lupa habis dah, termasuk saya sekali. Dah keliru dah. Tapi lakinna laita rasanya adik-beradik inna. Moga-moga sekiranya ada nak tambah Puan Nurhazah. Berapa adik-beradik dia semua? Adik-beradik dia.
dia tidaklah seramai adik-beradik Kana. Adik-beradik Inna ni ada 4, ada 4 ke 5. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Adik-beradik dia. Itulah adik-beradik Inna. Apa adik-beradiknya? Inna. Inna ini kadang-kadang dibaca dengan anna. Samalah sesungguhnya. Lakinna, tetapi. Yang ketiga, laita, moga-moga tak dapat dicapai, alangkah baiknya. La'alla, ada 5 lah, ada 4 lah sebenarnya, ada beradik dia. Dah satu lagi, ka'anna, seolah-olah. Ka'anna. Ini adik-beradik inna menasabkan isim, merafa'kan khabar. Jadi laita itu adalah untuk sesuatu impian ataupun harapan yang tidak boleh dicapai. Jadi ya laitana, alangkah baiknya, itu satu harapan, tetapi sebenarnya tidak akan dapat dicapai dan tidak akan dapat ditunaikan harapan mereka tersebut. Okey. Nuraddu, kami dikembalikan, mabniyun lil majhul. Kami tak boleh kembali dah, tapi dikembalikan. Alangkah baiknya kami dikembalikan. Maknanya siapa nak kembalikan mereka? Allah Ta'ala tidak akan kembalikan mereka. Malaikat tidak akan kembalikan tanpa diminta oleh Allah SWT. Nabi Muhammad tak boleh bantu mereka. Sebabnya Allah Ta'ala sebut dah, Inna Allah la yaghfiru an, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang syirik kepadanya. Dan dosa selain daripada itu, Allah Ta'ala boleh beri keampunan. Tetapi syirik tidak akan sama sekali diampun oleh Allah SWT, mereka yang mati dalam keadaan syirik. Jadi dalam ayat ini cerita tentang musyrikin Mekah. Apabila mereka di akhirat nanti, mereka mengharapkan dikembalikan di dunia, tetapi sudah tak boleh dikembalikan ke dunia. Ini pun sama. Ustaz, rodda, yarudu. Kalau yuradu tu, fi'il madhi rodda tu dia bunyi macam mana? Dia begini puan, Rodda fi'il mabni lil ma'lum. Kalau majhul, fu'ila rudda, majhul, asalnya rudida, tapi dibaca rudda. Radda, yaruddu, yaruddu. Mabni lil majhulnya ialah yuf'alu, yuraddu. Okey, kenapa dia jadi begini? Sebab dia fi'il mudha'af. Dia radda, ada sabdu mudha'af. Radda, rudda. Yaruddu, yuraddu. Okey, puan Nur Azhar? Ya, okey. Beginilah. Maknanya kalau radda dia kembalikan, kalau rudda dikembalikan. Yaruddu dia akan kembalikan. Yuraddu dikembalikan. Dia dikembalikan. Nuraddu fi'il mudhari' mabniyun lil majhul wa naibul fa'il mustatir nahnu. Ada kat dalam ni mustatir tak nampak nahnu. Nuraddu, kami.
Kami itu kembali kepada mereka itulah kafir Quraisy. Kami dikembalikan. Waw lil ma'iyah, ada dah nampak, dah jumpa waw lil ma'iyah. Waw ini menunjukkan kebersamaan. Kita kena tulis ni ayat ni. Apa tadi? Nuraddu wala nukadzibu. Wala nukadziba. Dia kata waw ma'iyah tu kerana kita baca wala nukadziba. Ada an kat situ, ada an kat situ. Wa alla nukadziba. Tak apa dulu kita tengok nuraddu. Waw di situ ialah waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Nukadzibu. Kita belajar tadi waw ma'iyah apa makna dia? Makna dia musahabah, kebersamaan. Kebersamaan. Nuraddu, kami dikembalikan. Bukan kami yang mengembalikan, tetapi kami dikembalikan. Maknanya soalannya begini. Alangkah baiknya seandainya Allah Ta'ala kembalikan kepada kami. Beserta dengan itu, bila dikembalikan, kami pun tidak akan dustakan Allah SWT. Kami akan beriman. Maksudnya begitu. Sama dengan tersebut. Kerana kami, orang musyrikin Mekah itu, dia tidak dapat untuk mengembalikan dirinya. Allah yang berhak mengembalikan mereka ke dunia ataupun malaikat. Itu nuraddu, tapi nukadzibu yang kedua itu mereka, merujuk kepada mereka iaitu kafir Quraisy, mereka yang akan tidak mendustakan Allah SWT. Jadi waw di situ ialah waw ma'iyah, yang dimaksudkan ialah Allah, kalau Allah Ta'ala kembalikan mereka pada masa yang sama, mereka tidak akan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, sikit lagi Mana dia? Wal ma'iyah la nafiyah. Nukadziba mudhari' masuk bi an mudmarah ba'da wa. Nanti jatuh kat sini. Maknanya wa'alla nukadziba. Ada an di sini tetapi an itu disembunyikan, tidak disebut. Hanya dikata wala nukadziba. Buktinya baris atas kat sini. Baca dengan baris atas. Wala nukadziba. Kenapa kamu baca baris atas? Maknanya ada an tapi tidak disebut. Yang ini nuraddu, sepatutnya wala nukadzibu, tetapi dibaca wa'alla nukadziba. Maknanya ada an, tetapi an itu tidak disebut. Bi'an mudmarah ba'da waw, boleh tambah kat sini siapa yang ada buku di depannya. Ba'da waw, wa'alla. Wal fa'il nahnu. Fa'il dia adalah nahnu. Nukadzibu, di dalam tu ada nahnu. Bi ayat muta'alliqadi minukadzibu, dengan kami tidak akan dustakan ayat-ayat. Rabbi mudhafun ilaih, na mudhafun ilaih. Jadi bi ayat mudhaf, Rabbi Tuhan kami, Tuhan mana mudhafun ilaih, wa huwa mudhaf, na dia adalah mudhafun ilaih. Wal masdarul awwal an nukadziba ma'tuf ala masdar mutasayyidun min kalamis sabiq. Dan masdar muawwal daripada an nukadziba ini, masdar dia adalah ma'tuf kepada masdar yang disedut ataupun diambil diambil daripada kalam sebelumnya.
Jadi kalam sebelumnya Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata sekiranya mereka ketika mereka disekat atas neraka, faqalu ya laitana nuraddu, faqalu ya laitana nuraddu. Alangkah baiknya kami dikembalikan. Dan ayat an-nukadziba itu ma'tuf kepada ayat ya laitana nuraddu. Alangkah baiknya kami dikembalikan dan kami akan berkata. Jadi masdar itu ma'tuf kepada masdar sebelumnya. Itulah maksud dia. Ma'tuf mutasayyad ini maksud dia yang dicari, yang diambil, yang disedut, yang difahami daripada ayat sebelum. Nah, wa huru ataf kepada nukadzibu tadi ya. Nuraddu wa alla nukadziba wa nakuna, dan kami akan menjadi, maknanya kami tak jadi jahat dah, kami akan jadi mudhari' naqis. Nakun mudhari' naqis. Kita dah belajar sebelum ni kenapa nakun ini adalah fi'il mudhari' naqis, kerana dia kena ada isim dan khabar. Dia kena ada isim kana dan khabar kana. Jadi dia jadi naqis. Contoh kalau saya kata kami akan jadi, kita senyap. Jadi tak lengkap ayatnya. Mesti ada khabarnya. Kami akan jadi doktor. Oh, doktor dia akan jadi. Jadi nakun ini adalah fi'il mudhari' naqis. Dia adalah kurang, tidak lengkap. Kerana dia perlu kepada isim kana dan khabar kana. Dipanggil naqis. InsyaAllah kalau ada masa selepas kelas kita akan datang, kita akan ulang lagi kenapa dipanggil kana ini adalah fi'il mudhari' naqis. Okey, masuk ma'tuf ala nukadziba. Nukadziba dibaca baris atas, wa nakuna dibaca baris atas. Jadi nakuna itu adalah ma'tuf ala nukadziba. Wasmuhu mustatir nahnu, dan isim kana itu adalah nahnu, kami. Sebab itu saya kata tadi, dipanggil nakunu itu dipanggil mudhari' naqis kerana dia ada isim dia dan dia ada khabarnya. Minal mu'minin muta'alliqun bimahdhuf khabar nakun. Dari kalangan orang-orang beriman, muta'alliqun bergantung kepada khabar nakunu yang tidak ada. Jadi secara ringkasnya begini ayatnya. Wa nakun, kemudian khabar dia tak ada. Minal mu'minina, dan kami akan jadi nahnu Maujudun. Boleh tak maujudun? Tak boleh. Tak sesuai juga. Kami akan jadi orang lah, orang di kalangan jadi wa nakunu syakhsun, contohnya syakhsan. Ini kita takdir aja. Saya akan jadi individu di kalangan orang yang mukmin. Ahadun. Ahadan, dia khabar kana. Dia khabar ya. Ahadan minal mu'minin. Okey Haji. Ahadan. Ini dia buang tak sebut. Tak perlu sebut pun sebab sudah tahu dah lah. Kami akan jadi salah seorang di kalangan orang yang mukmin. Jadi ini adalah khabar kepada kana. Isim dia adalah nahnu kat dalam. Nahnu kat dalam ni tak nampak. Tapi dia ada tanda dia nakun. Jadi nahnu itu adalah isim kana. Dan syakhsan ini adalah khabar. Ataupun ahadan kana. Khabar mahzuf. Mahzuf, tak ada. Okey, alhamdulillah habis 2 ayat hari ni. Alhamdulillah. Dia tidak berpeluh saya sebab duduk dalam bilik. Duduk dalam tempat teduh. Tapi sebenarnya kita i'rab Al-Quran ini ada kepenatan di situ. Saya tak tahulah orang yang mendengar, tapi orang yang nak cerita itu memang penat. Kita
telah memerah segala ilmunya. Segala ilmu yang kita belajar, kita perah. Kita dapat contoh semua ni yang kita belajar tadi, insya-Allah. Yang dengar pun penat juga Ustaz. Penat juga. Semoga Allah Ta'ala ganjari segala kepenatan yang kita guna untuk memahami Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Saya nak tanya Ustaz. Sila ya. Wukipu tu ada yang saya nampak Arabnya ada maf'ul bih tu. Apa beza Ustaz? Sarafnya. Oh ya. Ha. Ya, biasanya zaraf ini dia di i'rab dengan maf'ulun fi. Ya. Dia yang Arab Mesir. Tapi idh wuqifu di sini dia di i'rab dengan maf'ulun fi ke Haji? Dia apa dah saya begitu. Boleh juga maknanya idh wuqifu itu adalah maf'ulun fihi. Mana kita terjemah macam ni, sekiranya engkau wahai Muhammad melihat ketika masa mereka berdiri. Jadi ketika itu adalah maf'ulun fihi. Tapi sebenarnya tara itu dia ada maf'ulun bih. Itu hum. Jadi tak perlu kepada maf'ulun fihi ataupun nak letak pun tak apa. Macam ni Lau tara ada hum maf'ulun bih. Tapi dibuang. Seandainya kamu melihat mereka itu musyrikin Mekah itu, kamu melihat mereka berdiri ketika mereka berdiri di tepi neraka. Jika kamu melihat mereka ketika mereka berdiri, kamu berdiri ketika mereka berdiri di tepi neraka. Jadi ada hum ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Tapi tidak disebut kerana ayat sebelumnya dah ada dah. Jadi kalau ditanya seandainya kamu wahai Muhammad melihat siapa? Sudah pastilah melihat musyrikin Mekah yang dustakan Nabi. Jadi seandainya kamu melihat mereka ketika mereka itu berhenti di Mekah, di tepi neraka, sudah pasti kamu akan rasa takut, kamu akan rasa bimbang, kamu akan rasa hebat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kata ada dua maf'ul situ Ustaz. Boleh. Bolehlah maf'ul fihi ataupun maf'ul bihi. Dari sudut makna ayat 26-27 itu adalah satu hiburan bagi Nabi. Sebagaimana yang saya telah nyatakan di awal kelas kita ini, bahawasanya Nabi berada, orang kafir itu mereka menuduh Nabi gila, Nabi Al-Quran itu adalah sihir, dan mereka mengatakan cerita di dalam Al-Quran itu adalah dongengan, dan mereka menyekat masyarakat kafir Quraisy untuk musyrikin Mekah untuk beriman dengan Nabi. Sebenarnya mereka ada niat untuk menyakiti Nabi, menghina Nabi, dan supaya seluruh masyarakat Mekah itu menjauhi Nabi. Jadi Nabi pada masa itu dalam keadaan rasa sempit, dalam keadaan rasa sempit, rasa terhina, rasa ditekan, rasa pelbagai rasa yang tidak baik bila menghadapi kafir Quraisy tersebut. Jadi bila baca ayat ini adalah tasliyah kepada Nabi, hiburan kepada Nabi, di mana ayat 26 mengatakan bahawasanya sebenarnya mereka bukan memusnahkan Nabi, bukan menyakiti Nabi, tetapi mereka menyakiti diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka ini akan diberi balasan di akhirat nanti, dan balasan tersebut adalah neraka, sehingga mereka berkata alangkah baiknya kalaulah mereka itu dapat dikembalikan ke dunia dan mereka beriman kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dah 1 jam setengah dah ni. Alhamdulillah. Tak boleh pergi mana pun kan. Yang penting ni nak pergi jalan-jalan pun tak boleh kan. Okey, insya-Allah. Kita ada soalan tak ada kan? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Saya terlupa nak rekod awal-awal kelas kita tadi. Alamak. Di tengah-tengah baru saya rekod, tapi tak ada masalah. Masa tafsir awal tu, Ya. yang masa i'rab tu
baru perasan Ustaz. Ya. Okey, insya-Allah kita sambung minggu depan dan terima kasih semua atas kehadiran. Semoga Allah Taala catat InsyaAllah. segala gerak-gerik kita, segala apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amalan yang baik dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Syukran.